Warna Vista di Warna 942. Sebagaimana telah pun kita janjikan, ini dia konsultan kewangan kita hari ini, Encik Syed Afiq, yang akan bicarakan lebih lanjut lagi tentang wasiat dan juga faraid. Apa khabar Encik Syed Afiq? Assalamualaikum Mishan. Alhamdulillah. Tengah hujan-hujan ni best, tengah sejuk. Jangan tarik selimut sebab hari ini Encik Syed Afiq akan berkongsi ilmu yang bermanfaat. Sebab memang kita tahu kalau menyentuh tentang bab-bab wasiat dan juga faraid ini sangat-sangat sensitif apabila melibatkan keluarga. Dan juga mungkin ada yang kata boleh Google apa? Memang boleh Google, boleh cari di pencarian secara online, tapi sama ada anda faham ataupun tidak, itulah yang menjadi tanda tanya. Jadi hari ini kalau selalu untuk dapatkan penjelasan daripada konsultan kewangan, pakar kewangan, kita kena bayar. Tapi hari ini secara percuma, terima kasih Encik Syed Afiq kerana berkongsi ilmu dengan kami di Warna 942. Secara asasnya, mungkin Encik Syed Afiq nak berikan penerangan tentang diri anda, pengenalan lah kiranya. Dah berapa tahun anda dalam bidang kewangan ni? Boleh kita kongsi dengan pendengar-pendengar Warna? Terima kasih Mr. Mishan. Alhamdulillah, saya dah buat kerja ni dah 11 tahun dah. Dulu saya start kat banking, kat Standard Chartered Bank. Jadi siapa-siapa terjumpa saya kat Raffles Place. Masa macam kenal. Kenal, kurus sikit. Sekarang dah bapa, dah anak 2, Alhamdulillah. So kerja ni dah 11 tahun, Alhamdulillah. Dah banyak family dan individu saya tolong. Tak salah saya, dan beratus-ratus, tak salah maybe even beribu-ribu lah. Kan? Masya Allah. Alhamdulillah, dah kerja ni dah lama, saya nak katakan saya independent financial advisor, konsultan kewangan bebas. Best. Dan yang seronoknya tentang Encik Syed Afiq ni, beliau rajin berkongsi ilmu di media sosial. Dan saya kenal Encik Syed Afiq pun melalui Instagram sebenarnya. Cakap, video Syed Afiq ni walaupun singkat-singkat tapi bermanfaat. Jadi setidaknya kita tahu sedikit asas tentang apa yang ada kongsi. Jadi hari ini pengkhususan tentang wasiat dan juga faraid. Kalau ada soalan, anda boleh letakkan di ruang komen di Facebook Warna 942. Kami live di radio dan juga Facebook sekarang ini. Kalau segan, mungkin soalan yang ingin anda ajukan tu agak sensitif, kita boleh juga salurkan ke talian WhatsApp kami 98318414. Okey. Jadi mungkin sebagai permulaan, Encik Afiq boleh terangkan kepada kita apakah maksud wasiat dan juga faraid. Silakan Encik Syed Afiq. Maksud faraid dan wasiat, dalam bidang ni memang banyak information yang salah, banyak misconception kan. Jadi faraid adalah undang-undang untuk membahagikan harta kita selepas kita meninggal kepada pewaris kita dalam hak-hak bahagiannya. Tu faraid sahaja. Wasiat dalam bahasa Arab, dia cakap wasiat, dalam bahasa Inggeris bequest, atau dalam bahasa Arab wasiat itu untuk membahagikan sebahagian harta kita kepada orang yang di luar faraid. Tapi wasiat itu juga kita boleh katakan ia dokumen. Wasiat paling senang saya pernah tulis 2 page saja. Kebanyakan wasiat 2 page. Dokumen ni penting. Dia tak langgar faraid. Nanti kita berbual pasal salah faham orang ramai-ramai pasal wasiat. Jadi jangan salah faham. Faraid dengan wasiat walaupun separate, walaupun dua perkara yang lain, tapi diorang ada kaitannya juga. Okey. Jadi mungkin sebelum itu kita lihat mungkin slide yang telah pun anda sediakan untuk kami. Ada. Okey, mari kita lihat. Slide sikit. Slide ni pendek, Alhamdulillah. Kebanyakan slide saya 50, 60. Bila saya buat kelas je kan, kelas wasiat faraid 4 jam sekali. Jadi hari ni kita ada berapa? Setengah jam, 40 minit. InsyaAllah saya... minit. Ni crash course. Dia crash course. Okay, jadi hari ni kalau kita nak berbual pasal wasiat dan faraid, kebanyakan orang pendengar kita di Singapura. Jadi kita nak cover hukumnya di Singapura, tapi nak kena cover hukum agama juga. Jadi kalau sebelum saya start ni siapa Mamat ni, nama saya Afiq. Assalamualaikum semua. Saya kewangan bebas. Saya pun chartered financial consultant. Dah kerja ni dah 11 tahun, Alhamdulillah. Certified Islamic Wealth Advisor dengan this firm namanya Financial Alliance Islamic Wealth Advisory. Alhamdulillah. Jadi
Mana-mana saya pergi adalah ada slot di sini, saya berbual, buat kelas kat MCS, Muslim Coaches Association, kita buat dengan masjid-masjid, dengan mendaki, kadang-kadang BH pun interview saya. Alhamdulillah, thank you so much for all the opportunity. Jadi siapa-siapa kalau nak ikut saya di media sosial, tolong scankan QR code ni, nanti nampak saya, muka saya. Kalau muka ni memang tu Afiq lah Jadi sebelum kita start pasal pewarisan, saya nak berbual pasal 5I Islamic Finance. Hal ehwal wang memang senang, Mishai. Ada 5 perkara je. Pendapatan. Jadi kita nak pendapatan kita halal, kita nak handle kehutangan, nak handle buat goal setting lah katakan. Insurance terpaksa beli. Kepada saya jangan beli banyak sangat, tapi perlu dibeli. Sebab apa-apa jadi, kalau kita tak cukup duit, namanya hospital pin pun boleh berat sih. Betul. Pelaburan atau investment, siapa tak nak duit? Siapa tak nak duit? Tapi duit kita patut kerja keras untuk kita, jadi kita boleh mengatasi kebebasan kewangan. So we get financial freedom, insyaAllah. Yang penting yang patuh syariah ya. Betul. Mesti ikut yang syariah. Sebab go back to kita punya income, duit kita nak kena halal. Sebab bila kita dah meninggal dunia, di akhirat nanti kita disoal. Jadi kalau kita tengok inheritance atau pewarisan is the last one. Pewarisan saya selalu kata memberi yang apa kita ada kepada siapa yang kita mahu, bila kita mahu, dengan bagaimana kita mahu. Jadi hari ini kita berbual pasal pewarisan, inheritance. Okay, sebelum saya start adalah penafian sikit. Penafiannya ni kalau sanggup baca-bacalah jadi pendek kata, apa-apa yang saya share hari ni insya-Allah semua accurate, semua dah saya dah betulkan, tapi janganlah buat apa-apa decision before berbual dengan orang yang profesional. Betul. Penting. Jadi just let's go into the material. Nak fahamkan hukum agama. Hukum agama dalam Singapore konteks senang saja. Kita nak kena faham faraid tu apa, wasiat tu apa, pewaris kita siapa. Kalau nak cari surahnya dalam Quran, cari surah An-Nisa. Surah An-Nisa berbual pasal faraid dan kebahagiaan dan hak dia siapa, pewaris dia siapa. Hadisnya pun ada, nanti boleh Google lah. Ni semua kes senang nak Google sebab informasi ni tak tukar. Kan? Quran mana tukar? Hadis mana tukar? Jadi nak Google senang. Tapi faraid memang banyak orang salah faham. Faraid paling senang, sistem pembahagian harta selepas seorang meninggal dunia. Tu je. Senang kan? Wasiat pula adalah sebahagian harta kita yang boleh diberi luar faraid. Buat contoh, nak buat sedekah, nak buat wakaf, nak buat hibah, kan? Tadi Misha kata ilmu yang dimanfaatkan. Ada 3 perkara yang bagi kita pahala selepas kita meninggal dunia, kan? Yang pertama, anak yang soleh, insyaAllah. Kedua, sedekah jariah. Wakaf lah, wakaf. Kat Singapura nanti kita bawa pasal wakaf. Ada wakaf ilmu, ada wakaf masyarakat. Wah, best. Dulu tak ada, sekarang ada. Dan yang ketiga, kepada saya paling penting lah, ilmu yang bermanfaat. Jadi saya buat share-share macam ni, sharing-sharing. Kita semua belajar sama-sama, semua dapat ilmu kan. Nanti saya pun dapat pahala lah, insyaAllah. InsyaAllah. Dan bertepatan dengan itu, Encik Kamal kata perkongsian informasi wasiat dan faraid yang perlu diketahui oleh kita sebagai pewaris dan juga pembahagiannya. Dan Encik Sabaria pula kata, Alhamdulillah topik yang baik untuk kita semua ketahui. Dan Encik Hadijah kata, terima kasih Encik Afiq berkongsi ilmu. Jadi kami juga tak sabar ni. Sementara itu, mari kita lihat pukul berapa sekarang ini. Waktu sekarang 12.24 tengah hari. Selamat makan tengah hari. Siapa tengah makan?
Dan hari ini kita menyentuh tentang wasiat dan juga faraid. Silakan lanjutan kepada perkongsian anda, Encik Afiq, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Mishai. Jadi sekarang kita nak berbual pasal pewarisnya. Kebanyakan ada miskonsepsi lah. Ada orang, saya tengok dalam komen, ada nak tanya, kenapa kaum lelaki dapat lebih? Soalan yang jawapannya senang je. Quran dah cakap. Kan, Quran dah kata kita dah tak boleh langgar. Tu nak tahu kenapa faraid lebih pada lelaki. Tapi kalau kita betul-betul fikir dalam mendalaman, kaum lelaki memang patutnya jaga keluarga, jaga family kita, kan? Jadi wang ni, memang yang harta yang kita dapat ni, memang untuk kebaikan family kita. Bukan untuk kita tu yang amanah yang berat kepada saya. Saya selalu fikir, kalau saya dapat harta ni, nak buat apa, nak joli ke? Ui. Make it rain. Tak. Jadi kita tengok, kita lihat pewarisnya siapa. Jadi kita nak kena faham dalam keluarga kita, pewarisnya siapa. Saya buat diagram ni, bulatan pewaris. Pewaris utama. Yang firstnya sekali, we call it primary as, ada suami isteri, anak-anak, ibu bapa. Jadi untuk pendengar kita, siapa tengah fikir sekarang, tengok keluarga sendiri. Suami isteri kita siapa? Anak-anak kita siapa? Mak bapak kita siapa? Yang ni kita tengok, yang paling penting tadi ada orang yang kata anak lelaki, kan? Jadi kita tengok kaum lelaki. Jadi kalau dari segi saya sendiri, saya nak kena lihat bapa saya, nak kena lihat anak lelaki saya. Alhamdulillah saya ada 2 anak lelaki dan anak perempuan. Jadi kalau kita tengok, jadi kalau saya meninggal, pewaris utama saya siapa? Bapa saya masih ada, Alhamdulillah, jadi dia pewaris utama. Anak lelaki saya pun ada, dia pun pewaris utama. Jadi kalau kita ada pewaris utama dalam bulatan kat dalam tu, yang pewaris di luar, bulatan luar, tak ada kena-mengena. Dia tak dapat apa-apa pun dari segi faraid. Okay? Tapi kalau dalam bulatan pewaris saya, yang bulatan dalam, tak ada pewaris utama, tak ada anak lelaki, tak ada bapa saya kalau dah meninggal, then saya nak kena lihat di luar, bulatan luar. Atuk nenek, adik beradik, makcik, pakcik, kadang-kadang anak saudara pun boleh terlibat dalam ni. Jadi kita nak kena tengok. Jadi kalau ni ada satu special case, kalau saya ada cucu lelaki daripada anak lelaki saya, dia pula jadi pewaris utama. Okay, so ni nak kena faham sikit. Kalau pendengar kita tak faham sangat, tak apa, berbual dengan saya nanti, kita boleh tolong draw out to family tree, nak kena fahamkan. Sebab ni memang complicated, tak biasalah ke saya kata orang semua tak tahu, memang biasa. Saya selalu kata kalau semua orang tahu apa saya tahu, saya dah tak ada kerja dah, Mishai. Aduh. Dan kita live di Facebook Wana 942 sekarang ini. Jadi anda boleh lihat secara visual apa yang dimaksudkan oleh Encik Afiq tadi, siapa yang masuk di dalam bulatan utama pewaris dan juga bulatan di luar bulatan utama tadi. Jadi kita langsung berkongsi tentang hal ini, Encik Afiq. Boleh. Jadi sekarang kita semua dah faham pewaris kita siapa, tapi kita nak kena tengok hukum di Singapura. Kita semua orang Singapura, Singaporean. We are Singapore. Ada semangat Hari Kebangsaan Dah lama dah tak nyanyi lagu tu. Jadi kat Singapura, alhamdulillah, hukum syariah dimasukkan dalam undang-undang kita di Singapura. Tu sebab kita ada AMLA, Administration of Muslim Law Act. Jadi dari segi pewarisan inheritance, bila kita meninggal sebagai seorang Muslim, proses pewarisan dan harta pusaka mesti mengikut hukum syariah. Alhamdulillah. Sebab banyak negeri tak ada undang-undang macam ni. Buat contoh, saya ada kawan yang di UK. Dia tulis wasiat, kod dia tengok, ni apa ni? Dia tak kenal, tak pernah nampak pun. Jadi susah sikit untuk orang di negeri lain. Tapi untuk kita kat Singapura, alhamdulillah. Jadi kita ada mahkamah syariah. Mahkamah syariah kerjanya senang. Kita nak kena ikut undang-undang syariah. Jadi mahkamah syariah tolong kita, bagi kita information, bagi kita undang-undang yang kita patut ikut. Senang je. Jadi kat Singapura, kalau kita nak ikutkan bahagian faraid, senang. Pergi Mahkamah Syariah punya website, lungsuri website Mahkamah Syariah, tengok online inheritance calculator. Cari. Jadi siapa-siapa kat rumah cari, try key in, masukkan information, masukkan nama mak bapak kita, anak-anak kita, suami isteri kita, dan klik submit, nanti dia keluar.
nama dia, pewaris dia siapa, hak dia berapa, dalam fraction, dalam percentage dia keluar. Dia tak payah tengok amount dia, tak payah tengok berapa kita ada, 1 juta, 2 juta, tak payah. Sebab hak dia memang ikut fraction, dia tak akan tukar. Jadi kalau nak testing, I encourage pergi Syariah Corp punya website and try. Tapi di Singapura, punya konteks, wasiat tu apa? Mishai, wasiat dokumen je. Mahkamah nak lihat siapa pengurus kita. Pengurus kerjanya agak berat. Dia dah ambil dokumen daripada Syariah Court, daripada Family Justice Court. Kerja dia jual rumah, tutup bank account, bahagikan hak-hak harta pusaka. Itulah kerjanya, berat. Jadi kalau kita tulis wasiat, kita nak kena lantik orang yang betul-betul lah kita percaya dengan orang ni lah. Sebab ada banyak cerita lah tapi kepada pendengar-pendengar kita yang kat luar, ada tak orang dalam keluarga kita yang kita tak percayai sangat lah nak katakan, right? Banyak cerita yang menakutkan where ada orang ni datang, dia jadi administrator sebab tak ada wasiat. Dia dapat tu semua harta, dia rampas, dia buat sendiri. Dia tak bagi kat pewarisnya. Dia boleh tidur malam tidur lena Dia best, dia okey. Kat akhirat dia jawab. Kita kat bahagian masih hidup lain. Yang perkara kedua dalam wasiat adalah penjaga kanak-kanak yang masih muda. Buat contoh, ada satu cerita. Kawan baik saya rapat dengan dia, alhamdulillah. Adik perempuannya dengan abang ipahnya kahwin, ada 9 anak. Abang ipar dia meninggal dalam masa dia tidur. Meninggal. Jadi tak ada wasiat, masuk court, gerbak-gerbuk, court tengok, mahkamah tengok, kata okey, anak 9 kau akan masuk ke rumah anak yatim, orphanage. Tapi kenapa? Sebab mak dia masih hidup. Tapi court dia dah kata sebab ibunya ada depression, tak ada kerja, kirakan an unfit mother lah. Tak boleh jaga. Jadi court kata okey, ibunya unfit, jadi anak-anak je nak kena masuk rumah anak yatim. Jadi kawan saya ni, Abang Dan kalau tengah-tengah menonton ni, Assalamualaikum Abang Dan. Abang Dan pula, dia takkanlah anak-anak saudara dia nak kena masuk rumah anak yatim kan. Jadi dia call kawan dia, lawyer, okey, tolong cepat-cepat buatkan dokumen. Dia buat dalam 24 jam, Abang Dan adopted semua. Jadi anak angkat dia 9 anak. Overnight, anak 9. Masya Allah. Kes tu susah juga. Dokumennya nak buat untuk jadi anak angkat, satu dokumen 14,000 ni Syai. Jadi 9. Tapi kalau kes ni, arwahnya kalau dia buat wasiat, tulis saya nak lantik penjaga kanak-kanak saya, guardian sebagai buat contohlah taruh Abang Dan. Kau nampak, tengok wasiat ni, okey, guardiannya siapa, lantikkan Abang Dan, terus Abang Dan jadi guardian, senang. Tak payah susah-susah ambil lawyer, bayar gitu. Jadi wasiat, ramai orang fikir, dia langgar faraid lah, dia override faraid lah, dosa lah buat wasiat. So saya dengar, tak dosa. Di Singapura punya kes, wasiat 3 perkara. Pengurus siapa? Executor. Okay. Guardian siapa? Penjaga kanak-kanak. Kalau kita nak buat wasiat, bequest, dalam bahasa Inggeris kita bequest, nak bagi wakaf ke, nak bagi sedekah ke, nak buat hibah ke. Wasiat tu kalau disaksikan betul-betul, saksi, penonton hari ni, saksi mesti either 2 lelaki Muslim atau 4 wanita Muslim. Yang of course yang fasik, yang adil, of sound mind, sound body lah. Jadi kalau wasiat kita tak disaksikan betul-betul, atau saksinya ada pewaris atau pengurus atau penjaga, maknanya dia dah terlibat dalam wasiat tu invalid. Okay. Buat contoh, kalau Misha, your wasiat saya boleh jadi saksi, tapi wasiat saya, isteri saya tak boleh jadi saksi. Okay, faham. Kalau kita sentuh kembali tentang kes yang anda sebutkan tadi,
risiko di mana anak-anak 9 orang anak itu akan dimasukkan ke dalam rumah anak-anak yatim, padahal ada saudara mara yang sudi menjaga, yang mampu menjaga, tapi oleh kerana tidak ada wasiat, menimbulkan komplikasi kepada keluarga, kepada ibu dan juga anak-anak. Jadi bayangkan 19,000 kali 14,000 kali 9 anak. Jadi kesudahannya macam mana untuk kes tersebut, Encik Afiq? Ni dah lama ni cerita ni. Tak salah saya, Abang Dan buat ni dah dekat 15 ke 16 tahun lalu. Jadi sekarang Abang Dan anak sulung dia, kira kan anak sulung lah dah umur 21 ke 22 dah. Jadi semua dah settle. Tapi Abang Dan alhamdulillah dia ada jugalah meniaga sikit. Jadi he can afford all of this lah. Tapi berat juga. Masa tu baru start business, baru start meniaga, confirm tak cukup duitnya kan. Kesian budak-budak tu. Abang Dan, semoga diluaskan pintu rezeki untuk Abang Dan dan juga keluarga. Masya Allah, tanggungjawab yang ada pikul tu. Dan kita juga ada tanggungjawab untuk memastikan keluarga kita terjaga apabila kita sudah tiada nanti. Jadi kita akan terus berbicara dengan Encik Said Afiq berkenaan hal wasiat dan juga faraid di Facebook Warna 942. Di radio kita dengar lagu terlebih dahulu. Saya jadi macam, alamak, saya trauma. Bayangkan kalau anak saya kena tarik semua sebab suami saya dah tak ada dan mungkin kerana saya kemurungan. Bagaimana situasi ibu anak-anak itu? Adakah beliau sudah pulih, sedang mendapatkan rawatan atau bagaimana? Pendek kata, saya pun tak pasti. Sebab topik ni memang sakit lah. Sakit. Kadang-kadang saya berbual dengan Abang Dan pun sakit. Dah sakit hati pun dengar cakap. Jadi saya honestly tak tanya. Not my place to tanya pun. Jadi insyaAllah last I heard lah semua okay. Tapi Abang Dan guardiannya lah. Okey. Okey, yang ini soalan okey, mana yang mungkin memerlukan jawapan daripada asatizah, kita serahkan kepada asatizah. Jadi Encik Said Afiq akan jawab semampu mungkin berkaitan wasiat dan juga faraid ya. Okey, yang ini kiriman daripada Didi Banjaro. Perlukah rumah HDB melantik administrator untuk dijual apabila pemiliknya meninggal dunia? Adakah kita perlu membuat wasiat untuk penjualan flat HDB? Ini pun menarik juga bab hartanah ni. Hangat betul. Ni hangat betul Mishai. Okey. Betul. Sebelum saya jawab soalan ni, saya nak berceritakan satu lah satu klien saya, makciknya sudah 72 ke 73 tahun. Okey. Pada satu hari, dia call saya. Dia kata, Afiq, mari kita jumpa hari Minggu depan. Kita nak berbual pasal wasiat, nak tolong. Boleh, no problem. Saya turun. Tapi hari Minggu tu, pagi tu dia telefon saya. Dia kata, Afiq, tak boleh lah. Suami saya nak kena masuk hospital. Dia dah sakit teruk. Okay, no problem. Kita minggu depan baru kita jumpa. Boleh, okay. Dia masuk hospital. Dalam jangka 3 hari, suaminya meninggal. Kanser. Okay, meninggal. Jadi minggu depannya saya jumpalah dengan makcik klien saya. Namanya Cik Eton. Jadi kita gelarkan dia Cik Eton lah. Ni cerita kalau siapa-siapa tengok saya kat IG, cerita ni saya dah taruh kat IG. Saya berbual dengan Cik Eton. Cik Eton bilang dengan saya, masa tu, masa arwah Cik Osman dalam hospital, adalah keluarganya datang, dia berbual dengan kita. Dia kata bila Cik Osman dah meninggal, Cik Osman masa tu belum meninggal kat hospital. Masa bila Cik Osman dah meninggal, Cik Eton boleh tinggal dalam rumah ni setahun saja. Lepas tu nak kena jual rumah. Sebab Cik Osman tidak meninggal. Habis saya pula tertanya. Yang siapa tu? Apa ni? Asal korang nak tanya saya tanya Cik Eton, keluarga ni siapa? Saudara daripada jauh dia datang. Habis Cik Osman ada anak lelaki, ada anak perempuan. Apa kaitannya dengan orang luar kan? Orang ni belum meninggal pun. Jadi saya investigate siasat, tanya soalan lagi mendalam. Saya berbual dengan Cik Eton, dia cakap macam gitu. Okey, kepada penonton kita sekarang saya nak katakan ni, rumah HDB, okey, miliknya ada single ownership, satu nama,
Okay, ada joint tenancy 2 atau 3 nama dengan tenancy Dan in common. Ha, Dan kita sambung sebentar nanti. okey. Encik Said Afiq boleh terus berbual dengan penonton di Facebook. Saya bacakan iklan terlebih dahulu di Radio Wana 942, okey? Siapa-siapa? Siapa dapat tuntut pekak LPA kalau saya ada anak wanita mualaf? Dan konsultan kewangan kita Encik Said Afiq menyentuh tentang wasiat dan juga faraid. Dan ada beberapa soalan yang muncul di WhatsApp. Mungkin mereka tidak ingin diperkenalkan di Facebook. Boleh kita sentuh salah satu soalannya Encik Said Afiq? Katanya kalau saya ada anak angkat yang berkeperluan khas, boleh tak saya wasiatkan sejumlah wang daripada harta saya kepada anak angkat saya ini? Jawapan pendek, boleh. Jadi saya nak menjelaskan sikit. Anak angkat, kalau bukan anak kandungan, anak angkat di luar faraid. Jadi bila saya meninggal, kalau saya ada anak angkat saya memang tak ada hak dari segi faraid. Pertama, jadi saya boleh buat wasiat, kata okey saya nak wasiatkan sebeberapa wang lah apalah bagi dia pun boleh. Pertama. Kedua, di Singapura ada something called Special Needs Trust Company, SNTC. SNTC ni is technically a government body and penting. Dia memang penting sebab kita boleh bagi instruction kepada SNTC, bagi wangnya kepada SNTC, dia akan jaga wang tu untuk diberikan kepada anak-anak kita yang special needs lah. Okay, very important. Pergi check SNTC's website. Okay. So, the answer, boleh. Baik, okey, soalan seterusnya katanya maaf kalau kita ambil khidmat peguam sebelum kita meninggal dunia dan semua duit rumah apa saja hak kita serahkan pada anak perempuan kerana kami tidak ada anak lelaki, bagaimana? Boleh ke tidak? Tetap ke perlu difaraidkan, diberikan kepada orang lain mengikut faraid walaupun kita dah ambil peguam? Ini memanglah ya. Mungkin Cik Afiq boleh jelaskan lebih lanjut. Boleh. Walaupun kita ada peguam ke tak, nak kena ikut amla. Ingat undang-undang syariah, hukum syariah dimasukkan kepada undang-undang Singapura. Jadi walaupun ada peguam ke tak, nak kena ikut juga. Jadi dalam kes ada anak perempuan sahaja, kita buat wasiat ke, kita nak buat apa-apa, bila kita meninggal, tetap juga ikut faraid. Jadi kalau kita tulis wasiat, dalam wasiat kita tulis wasiatnya nak beri semua wang saya kepada anak-anak perempuan saya. Segmen yang tu court akan keluarkan invalidate. Tapi yang lain kalau kita melantik pengurus, melantik penjaga kanak-kanak, okey. Jadi memang tak boleh walaupun ada peguam. Tapi kita nak kena fahamkan ada methodology yang boleh menolong kita. Buat contoh, tadi saya berbual pasal HDB.
Kan joint tenancy, saya mak mentua saya rumahnya dalam single name. Dia letak nama anak dewasanya yang belum kahwin dalam nama je, owner bukan occupier, owner. Jadi apa-apa jadi, kalau mak mentua saya meninggal, rumah tu, HDB tu ke adik ipar saya yang paling muda. Yang kakak tu dua, satu dah kahwin, lagi satu kahwin dengan saya lah. Okay, masa kita hidup pula, ada juga ada juga caranya kita boleh plan lah untuk ni. Satu, kita buat insurance nomination. Lagi satu CPF nomination. Lagi satu, kita boleh buat joint bank account. Tapi kalau nak bagi semua kepada anak perempuan sahaja, memang tak boleh. Court akan kata ikut faraid. Jadi yang paling penting, kita nak kena ada rancangan harta pusaka. Kalau tak ada rancangannya, problem. Betul kita tak fikir kan? Tengok, salah fahamnya, tak payah buat cadangan, tak payah, nanti family settlekan. Tak. Saya dah nampak kan, family dia, keluarganya, dia punya maki hamun Mishai sebab punya susah. Tak boleh tahan. Jadi kita nak kena fahamkan rancangan kita paling penting. Memang Allah Ta'ala, the best of planners kan. Tapi kita pun nak kena faham dari segi hukum agama, hukum dunia pun nak kena tahu. Jadi kalau nak continue cerita tadi kan. Tadi saya kata Cik Etun punya situation, arwah Cik Osman dah meninggal. Rumah pula sekarang dah masuk hak Cik Etun 100%. 100% joint tenancy. Jadi sesiapa yang ada rumah HDB dalam joint tenancy, kalau buat contoh, isteri saya meninggal, rumah ni alhamdulillah, rumah yang cantik best. Rumah ni ke milik saya 100%. Tak ikut faraid pun. Kecuali rumah dia dalam tenancy in common. Tenancy in common lain. Ada haknya. Buat contoh, saya kata 30% isteri saya, 70% saya punya. Jadi kalau isteri saya meninggal, flat ni patut dijual 30% masuk estate-nya, harta pusakanya, baru ikut faraid. Jadi dari segi for Cik Etun tu nak dengar cerita lebih hangat pasal tu. Ya. Anak-anaknya pula, anak-anak Cik Osman pula datang berbual dengan Cik Etun. Dia kata, Cik Etun, nak menjelaskan sikit, Cik Etun is the second wife. Sebab isteri pertama sudah meninggal. Jadi anak-anaknya, anak lelaki dengan anak perempuan, anak kandungan Cik Osman, tapi bukan anak kandungan Cik Etun. Tapi ingat flat tu dah pergi ke nama Cik Etun 100%, 100%, full ownership hers. Anak-anak tu datang, dia kata, okay, I nak hak I yang daripada arwah bapa saya yang contribute kepada rumah tu. Kirakan dia nak 50% lah. Kan? Dia dah pasang lawyer. Dia kata, saya nak pasang lawyer, nak paksa Cik Etun jual rumah ni, jadi saya dapat hak saya. Yang paling teruk lagi apa tahu? Dia paksa Cik Etun bayar fee untuk lawyer tu setengah. Cik Etun pergi bayar $1,000. Cik Etun telefon saya, bilang saya yang marah. Cik Etun kenapa? Cik Etun bayar lawyer untuk suruh lawyer tu fight Cik Etun untuk jual rumah Cik Etun. Tak betul. So, saya pun stres saya dengar. Nanti kalau ada update ke apa-apa, nanti saya post. Tapi adalah pasal cerita ni semua honestly menakutkan. Banyak. Jadi kebanyakan salah faham saya tengok di luar ni. Yang pertama, wasiat langgar faraid. Dia kata, tak boleh tulis wasiat, dosa sebab mesti ikut faraid. Memang betul kita mesti ikut faraid. Wasiat tak ada kena-mena dengan faraid. Dalam Singapore konteks, kita tulis nak bagi 100% ke anak perempuan saya. Court akan keluarkan segmen tu, kata this part invalid, tapi pengurus jaga kanak-kanak settle. Okay. Kalau tak perlu wasiat, kita lupa kita kat Singapore. Singapore kan, they have a famous saying, red tape. Semua prosesnya bela susah kan. Makan masa yang sangat panjang. Yes, makan panjang sangat. Sebab orang yang tak ada wasiat dalam Singapore, minimum lah nak dapat sijil sijil administration kan, minimum 6 bulan. Saya ada satu participant, satu student dalam kelas saya, dia dah tunggu 17 tahun ni Syed. Sebab arwah bapa dia keluarga besar, isteri 3, ada aset di Malaysia, aset di Indonesia, banyak aset. Habis yang adik-beradik setengah-setengah semua gaduh nanya.
Habis nak gaduh, dah gaduh pergi court nak ambil sijil administration. Court kata korang tak boleh agree, tak boleh bagilah. Dah 17 tahun. Aduh. Tapi ada kesnya juga. Alhamdulillah kawan rapat saya, business partner saya, ibunya meninggal. Dah arwah. Diorang ingat tak ada wasiat. Jadi kawan saya kata okeylah nak kena buat letter of administration. Dia buat dia pergi court ni leceh lama. Abang dia satu hari telefon dia kata, mak ada tulis wasiat. Aku dah jumpa wasiat ni. Mak lantik aku sebagai pengurus, engkau pengurus kedua. Apa kata engkau jadi pengurus, aku step down. Okey. So kawan saya, business partner saya ambil wasiat ni, pergi court. Alhamdulillah dalam 2 bulan settle. Dapat grant of probate. Bila kita ada wasiat, kita mesti ada kan grant of probate. Jadi yang last kali tak payah buat cadangan, nanti keluarga settlekan. Imagine. Bayangkan kalau kita tak ada wasiat, 6 bulan minimum, 2-3 tahun dah biasa, 5 tahun pun saya pernah dengar cerita, paling lama 17 tahun. Ui. Jadi rancangan harta pusaka kita penting. Bukan dari segi wasiat sahaja. Kita nak kena berbual dengan family, bila aku dah tak ada, aku nak kau buat macam ni, buat ni, kan? Nak kena jadi kita pun nak tahu. Lepas dah buat ni semua, langkah tindakan apa? What's next? What's next, kan? Jadi kepada penonton dan pendengar kita, fikir, number 1, aset saya, apa asetnya yang kita ada? Typically kita nampak rumah lah, duit di bank account lah, insurans CPF, ni semua standard. Tapi ada orang lupa barang kemas dia. Kawan saya ada collection jam dia full, jam tangan dia banyak, cantik. Ni lelaki kita belum berbual pasal kalau makcik-makcik yang kalau awak tengah menonton, saya minta maaf dulu Christmas barang kemas. Aduh. Ni saya. Bag yang mahal. Bag semua mahal. All this ada value. Jadi bila kita meninggal, hak-hak kita semua, all our possessions yang ada value, ni semua nak kena tulis. Jadi tulislah. Tulis, taruh satu list, buat senarai, ada apa. Beritahu keluarga kita, beritahu pengurus kita. Ni semua aku ada barang. Jangan kata, kau ada 1 juta. Tapi kat mana Ada saya nampak senarai list dia, nampak bank account 1 juta. Tapi dia tak tulis kat mana. Pergilah cari. Okay. Dah fikir pasal pewaris kita, dah fikir pasal aset kita, kita pun nak kena fikir lagi satu pula. Nak kena fikir, kalau tadi saya nampak soalan pasal LPA kan, yang ni penting juga, Miss Syai. Kita hidup tapi tak sihat macam mana? Arwah moyang saya, dia meninggal umur 87 ke 88. The last 10 years of his life. Hidupnya sebelum dia meninggal dia dah nyanyuk. Betul nyanyuk. Dia berbual dengan saya. Dia berbual. Dia tiak saya dengan nama bapa saya. Mail. Berbual. Nanti sekejap lagi dia switch. Dia tengok, bukan Mail. Afiq. Lepas tu dia menangis. Kenapa? Rasanya macam terperangkap dalam badannya. Kan? Dah 80 lebih. Badan ni dah krepot. Dia dah lupa-lupa. Dah nyanyuk. Jadi, saya nak kena katakan siapa-siapa kat luar sana, tolong buat LPA. LPA tu lasting power of attorney. Maknanya senang je. Ada dokumen, dia kata orang ni yang saya lantik boleh settlekan barang-barang saya. Rumah ke, bank account ke, apa-apa pasal medical ke, lantik. Saya lantikkan isteri saya dengan adik ipar saya sebagai LPA. Jadi apa-apa jadi, saya masih hidup. Jadi court tengok, kau ada wasiat, tapi kau masih hidup. Jadi harta-harta memang kau punya tak boleh dibagikan. Masih hidup Jadi LPA penting. Betul. Dan pihak pemerintah kita juga giat mengusahakan untuk kita melakukan LPA secepat mungkin. Boleh buat online for free. Syai, for free. Jadi pergi online, buat LPA, pergi jumpa doktor, bagi dia certify yang LPA itu betul, dah settle. AMD pula, kalau kita tengok cerita drama hospital kan, nanti kat US dia kata do not resuscitate. Bila dia dah koma ke atau dah nazar, don't continue the resuscitation. AMD, jadi untuk orang Islam terserah kepada you. Kalau you nak buat, tak nak buat, up to you. AMD. Ni buat kat Ministry of Health punya website. Last one, ACP.
advanced care planning. Advanced care planning adalah cadangan macam mana kita nak dijaga masa kita dah berumur. Nak pergi kat hospice ke, nak kat rumah ke, siapalah nak jaga kita. Ni 3 penting sebab kita masih hidup. Wasiat perkara masa kita dah meninggal. Jadi sekarang siapa-siapa tengah menonton, fikirkan apakah yang akan berlaku kalau kita tak ada rancangan harta pusaka. Aset-aset kita semua dibekukan. Habis macam mana? Lama ingat tadi saya baru kata 6 bulan minimum. Lepas dah 6 bulan minimum baru dapat surat sijil semua. Baru dia bayar apa-apa outstanding loan ke apa yang kita ada, bayar baru ikut faraid. Lama. Tapi kalau kita ada rancangannya, fikirlah apa insurans kita ada, CPF yang kita dah buat nomination ke belum. Sebab yang CPF dengan insurans dan property selepas kita meninggal, duit-duit ni pergi dulu, dibahagikan dulu sebelum faraid. Tak payah dapat sijil administration atau grant of probate. Insurance nomination pergi dulu. Jadi bayangkan saya meninggal, duit CPF, duit insurans saya pergi ke isteri saya. Boom, straight. Jadi dia ada duit nak uruskan rumah. Jadi kalau duit saya semua lock up, dah beku, merana dia. Macam mana nak jaga tu 2 beruang? Bukan beruang, budak-budak. Janganlah. Bayangkan kalau anak-anak masih kecil lagi, terkapai-kapai. Kan? Dah stres dia. Sebab step 1 ni semua dah settle, dah diberikan. Baru kita ikut yang lain, apa-apa loan kita ada baru dibayar. Then kita ada wasiat kita. Saya dah buat dalam wasiat saya nak kata bagikan 10% ke wakaf ilmu, 10% ke wakaf masyarakat. Sebab lepas kita dah meninggal, 3 perkara kan yang kata yang bagi kita pahala. Kawan saya yang ustaz pernah bilang, Fik, kau nak kena buat wakaf, Fik. Asal? Sebab kau memang banyak dosa. Hey, cheers. Banyak duit. Alhamdulillah. Jadi semua kita nak kena ikut. Ada kesnya kita buat calculation untuk klien kita. Kadang-kadang lepas dah buat rancangan ni semua, kita tengok flow-nya. Kadang-kadang faraid Mishai kosong. Ada kosong. Buat contoh, saya punya estate sekarang. Rumah pergi ke isteri. CPF, insurans pergi ke isteri. Kalau saya dah bank account yang join, pergi isteri. Apa lagi saya ada? Maybe akaun pelaburan. Jam pun tak ada pun. Saya pakai jam. Jam tak ada. 1 jam je. Jam tu pun present daripada orang. Jadi, dia dah ikut wasiat gerbak-gerbuk. Kadang-kadang faraid saya kurang lah. Sikit lah sangat. So pun kita nak fikir. Jadi sekarang, masa pun dah nak habiskan. Jadi saya nak katakan kepada siapa-siapa yang tengah menonton, tengah mendengar, paling penting ikutlah benda ni. Nombor 1, berbual dengan keluarga, dengan orang yang penting. Fikir siapa awak nak lantik jadi pengurus, siapa nak jaga kanak-kanak, nak buat wasiat ke apa-apa, fikir dulu. Berbual dengan all these people. Sebab quite frankly lah, sebab saya tahu orang tak suka berbual pasal wang, tak suka berbual pasal kematian. Betul. Kerja saya berbual pasal ni 2, wang dengan kematian. Jadi nak kena fikir pasal ni mendalam. Betul-betul duduk dengan isteri kita, suami kita, kalau ada anak-anak yang dewasa, betul duduk berbual. Sebab kalau kita tak berbual, bila kita meninggal susah. Kita tak tahu apa diorang tak tahu apa yang kita nak. Second, buat senarai aset. Senarai aset senang je, buka spreadsheet, tulis. Aku ada bank account, aku ada rumah, aku ada kereta, aku ada jam tangan, aku ada emas, tulis. Dah settle, fikir pula siapa dapat apa. Kalau saya ada CPF, dah buat nomination ke belum? Saya ada insurance, dah buat nomination ke belum? Rumah, yang ni saya nak kena kata. Ramai orang yang berumur saya berbual, dia kata, dah letak nama anak saya, dah letak nama. Saya check HDB website dia, my HDB page, dia kata owner dengan occupier lain Dia kata dah taruh nama anak. Tak, nama owner, pemilik seorang aja, pakcik. In this case lah, saya berbual dengan pakcik, satu pakcik saya. Owner satu pakcik. Tapi occupier anak. Jadi apa-apa jadi kalau pakcik meninggal, duit tu estate ikut faraid. Saya nak menjelaskan lagi satu poin lagi. Ni selalu banyak soalan yang keluar. Kalau ada anak-anak muda atau suami isteri yang kalau satu meninggal, we leave behind diorang kan. Rumah tu tak semestinya dijual unless essential occupier ni, anak-anak kita atau isteri kita dah tak perlu rumah ni lagi. Jadi tak boleh paksa orang jual rumah. Kalau tak, orang tu homeless.
Kan? Jadi kita pernah nampak banyak kes. Mahkamah akan kata rumah ni jangan jual unless essential occupier dah tak perlu rumah ni lagi. Okay. Perlu ada keisanan juga Ustaz Rafiq. Ada. Keisanan tu perlu ada lah. Mesti ada. I mean, at the end of the day, di akhirat nanti kita jawab. Last but not least, berbual dengan seorang profesional. Kalau nak berbual dengan saya boleh. Boleh saya tunjuk lagi satu slide, Mishai? Boleh. Silakan. Penonton pendengar tengok. Saya ada kursus wasiat dan faraid. InsyaAllah saya buat setiap 3 bulan. Baru habis satu. Bila? 9 Julai hari tu. Baru je minggu lepas. Jadi next one, kita ada Oktober. Saya selalu buat hari Minggu 9 pagi sampai 12.30 pagi. Tak, ni salah. Bukan 12.30. 1.30 petang. Sebab material saya semakin besar, semakin panjang. Semakin banyak. Dulu 3 jam cukup. Sekarang 4 jam tak cukup. Jadi kalau nak scan QR code, sign. Siapa-siapa yang mendaftar saya bagi e-book percuma. E-book ni nanti saya hantar kat you, Mishai. E-book ni percuma. Hari tu saya start 8 page. Bila saya selesai tulis 48 page. Stress. Wow. Masya Allah. Terima kasih Encik Afiq kerana berkongsi ilmu pada hari ini. Saya rasa kami kehausan ilmu sebab kesuntukan masa. Sebenarnya banyak lagi yang ingin ditanyakan oleh pendengar-pendengar menerusi Facebook ni. Banyak soalan ni yang belum kita sentuh lagi, belum lagi kita jawab. Mungkin di lain kesempatan kalau ada ke lapangan, Encik Afiq sudi untuk bersama kami sekali lagi di Warna 942, boleh? Oh boleh, Alhamdulillah Misha, of course. And mesti banyak saya terima kasih dengan Misha untuk bagi saya peluang untuk buat benda ni. Kelas saya memang kecil-kecil. Buat dengan Nifu, saya best, saya suka ajar kelas. Alhamdulillah, thank you for the opportunity. Seronok saya buat ni. Terima kasih Encik Afiq. Maksudnya kita kena undang sekali lagi lah. Boleh. Tunggu penampilan Encik Afiq. Sebab ramai yang senang dengan penjelasan anda, sangat jelas, sangat menarik dan tidak membosankan. Jadi insya-Allah kita akan undang Encik Said Afiq sekali lagi di Warna 942. Mungkin kata-kata akhir daripada Encik Said Afiq untuk yang sedang menonton sekarang ini dan yang sedang mendengar radio. Alhamdulillah. Pertama saya nak katakan Misha, terima kasih bagi saya peluang ini. Kedua saya nak katakan kepada penonton dan pendengar kita, saya nak minta maaf dulu Saya tahu bahasa Melayu saya tak fasih sangat. Jadi kalau saya salah cakap minta maaf tolong ajar. Dan saya nak katakan kepada pendengar dan penonton, I want to acknowledge all of you untuk mendengar, belajar pasal ni. Memang topik ni hangat. Topik ni susah orang nak berbual. Kadang takut juga. Jadi sesiapa yang tengah mendengar, Alhamdulillah, I acknowledge you for it. Terima kasih lah jadi insyaAllah kalau ada peluang lagi, saya jumpa siapa-siapa, berbual. Kalau jumpa saya kat luar, tanyalah soalan, tanya. Korek-korek otak saya, minta lah nasihat kepada saya. InsyaAllah. Terima kasih Mishai. Apa-apa lagi, kontak saya lah. Terima kasih Encik Afiq. Anda juga boleh ikuti beliau di Instagram. Di Instagram @modernmuslimfinance. Cari saya @modernmuslimfinance. Saya tak reti saya pakai Instagram sebab tim saya yang buatkan. Saya berbual je, berbual je yang buat. Jadi ikuti beliau di media sosial dan ikuti perkongsian beliau menerusi seminar-seminar yang beliau anjurkan. Mudah-mudahan apa yang beliau kongsi hari ini bermanfaat untuk semua. Memang ada yang kata kita boleh Google apa, tapi sama ada anda Google dan anda faham, itu cerita lain. Tapi yang hari ini Alhamdulillah sangat jelas penjelasan daripada Encik Said Afiq. Kita akan undang Encik Said Afiq sekali lagi di Warna 942. Dan kalau ada sembarang pertanyaan, anda boleh hubungi beliau di media sosial. Terima kasih Encik Afiq. Sampai kita jumpa di lain ketika, tentunya di Warna 942. Bye-bye. Terima kasih Misha. Assalamualaikum.